orang tak masuk. Kita tunggu kawan awak yang tiga orang tu. Okay. Sementara kita tunggu tu, yang dah masuk ni boleh isi nama isi nama dekat link yang saya bagi lah, link hadiah ni. Okay. So kita tunggu lagi 4 minit lah, pukul 10.05 kita start. Okay. Okay, so dah 10.05 minit, kita akan start lah kelas kita pada pagi ni dengan bacaan Al-Fatihah. Okay, so macam biasa saya akan panggil nama dulu untuk misalnya kehadiran awak. So nama saya panggil, tak respon Okay, first Syahrini. Saya, sir. Okay, Maisara. Saya, sir. Okay, Amirul Irfan. Saya, sir. Okay, Izul tak ada kan? Izul ada tu. Okay, Aina. Saya. Ada. Okay, Zaid.
Zaid dia. Tadi saya nampak Zaid masuk lah. Zaid. Zaid? Ada dia. Okay. So, kat saya. Zaid siapa? Siva macam tak? Saya sir. Ajes orang? Ada sir. Aida dia? Aida Syakira? Aida Syakira tak masuk ya? Aida Syakira. Kira Vaishnavi dia? Ada sir. Okay. Hafizat? Ada sir. Irah tak ada kan? Irah tak ada. Daing dia? Tadi nampak Daing dia? Saya sir. Okay. Jivan Raj? Sir, saya dah. Ira. Sir, Jiwan ada sir. Jiwan ada sir. Okay, Jivan okay. Jiwan ada. Ira dah. Saya dah. Okay. Okay. Ira. Siapa yang tak dia confused. Siapa yang Sarah. Sekejap. Yang ambil sijil siapa ni? Okay, Rizati. Okay. Rizati ada. Okay, so seterusnya siapa? Jivan dah. Roy ada Roy? Roy ada, okay. Solihin? Ada sir. Okay, Jelita? Ada sir. Yatik? Ada sir. Right. Veruna? Ada sir. Hajar Aisyah tak ada kan? Hajar yang Filzati tak ada. Ya, Filzati. Okey, seterusnya Izham. Saya. Okey, Guru. Ada sir. Okey, Mimi ada. Saya sir. Okey, Nabihah. Saya sir. Okey, Sarah last. Okey, resen. Okey, bagus. Okey, so semua dia kot. Semua dah ada lah. Ini Aida saya kira tak ada dia. Saya tadi tahu je sekarang. Aida nanti kalau Aida saya kira masuk itu Tak ada semua ada lah. So, kita nak buat apa hari ni? Kita sambung yang minggu lepas ni Minggu lepas ke? Minggu lepas. Mana? Kelas kan? Dua minggu lepas. Minggu lepas ni So macam mana cuti semua? Best tak? Okay, orang semua cuti best lah Sir sihat sir. Alhamdulillah sihat. So itulah. Kena supaya lepas cuti kan. So kena hati-hati lah kan. Sihat. Awak semua macam mana? Sihat tak? Di rumah ke ada pergi jalan ke? Mana semua ni? Sihat. Sihat Okay, sihat bagus Alhamdulillah. So, apa Apa saya nak tanya tadi? So saya nak beritahu kita akan ada quiz buat chapter 2 lah masuk kan? Of course. Lepas tu mungkin buat minggu ni ataupun minggu depan. So be ready lah. Okay. Kedua. Okay, lepas tu soalan. Okay, dekat soalan ni saya tengok yang the session sikit Okay, saya just Okay, nanti kita akan sambung sambung siapa yang last hari tu Misara ada siap So Penny Fira
Fira tak Fira belum lagi. Lepas tu Izzah bersiap, Sarah, Roy, Izul lah. Ni Izul nanti kita akan bincang lah. Ni kita bincang. Sebab saya ada volunteer nak ambil. Siapa nak volunteer? Sir, bukan saya dah hantar ke Sir? Sarah. Tak, saya Fira. Fira. Fira dah hantar. Kenapa saya tak tulis siap ni? Dah lah Sir, sekejap saya cek balik. Kan? Okay, saya tak tulis ni. Jadi yang tak tulis. So yang apa yang Fira sebab Fira ada tak apa. So yang ni Izul tak ada dengan Fizati. Fizati tak ada, dua orang tak ada. So ada siapa tak nak volunteer yang ambil dua ni soalan ni? Kalau tak ada saya terpaksa lah kan. Saya terpaksa dah cari siapa yang nama yang tak ada kan. Sebab saya terpaksa gunakan kuasa veto lah, betul tak? Ada tak siapa yang nak ambil? Yang dah buat Saya Sir. Jevita nak soalan mana? Tak ada. Ada dua. Jevita nak mana? Saya lelong. Jevita. Tu dua bukan saya belum siap lagi yang wise. Yang ni. Okey. I ingat you nak volunteer ambil soalan salah satu ni. Tu saya tak faham. Tak apa. Tu tak apa. Ada tak yang boleh, siapa? Ada orang baru masuk tadi? Fira join balik. Dan ni dah 24 dah ni. Aida dah masuk ke? Aida mana Aida? Aida Syakira dah masuk. Dah. Okey. Sorry lambat. Tak apa. Saya baru je nak tick awak tak hadir. Tadi kurang. Okey. Apa lagi Aida ada soalan tak? Soalan apa? Soalan dalam ni. Tak ada kan? Tak ada kan? Okay, so sebabkan Aida tak ada, saya nampak Aida masuk lambat. Aida terpaksa lah kena hukum kan? Kena ambil soalan Izul. Izul tak ada. Izul tak ada. Okey, kejap. Tak apa, ambil masa. Aida ni lambat-lambat sikit. Okay, so yang Fizati ni tak ada kan? So yang ni ini nak bagi siapa? Yang last ni. Tak apalah, yang last ni awak cari sendirilah soal jawapan ni. Ni kita tak payah bincang lah. Ini yourself. Ni Aida okey? Soalan ni tak susah pun. Yang Izul punya tu Yang mana? Yang soalan Izul tadi tu Install dia? Tahu kan? And effective. Yang ni, an effective security policy to security requirement in the following area. List all. Okay. Yang ni buat sendiri, yang ni you guys cari sendiri lah jawapan kan. Mana tahu benda ni masuk kan. So quiz kan. So exam. Okay, so siapa ya? Fira dah bagi ke itu? Kalau Fira kita confuse kan? Kalau kita apa? Baik kita buat semula lah. Fira. Mana Fira? Apa dia saya tak clear tadi? Tak clear? Oh sorry. Tak, kalau yang Fira dah bagi tu, kita bincang boleh lah. saya tak tik itu siap. Saya tak sure yang Fira dah buat belum ni. Oh, nak saya tunjuk balik yang jawapan saya. Betul. Sebab saya pun tak tahu kenapa dia tak tulis. Saya tak sure saya tak tulis ke ataupun awak tak bagi lagi. Sekejap saya cari file tu balik. Boleh je. Ke siapa nak volunteer dulu? So Roy ada Roy. Roy nak buat. Ada soalan Roy ni? Macam mana? So boleh explain dulu tak? Kita bagi Fira, Asyari dulu, Sarah. Kita skip dulu, kita bagi Roy dulu. Ya betul. Okay kan? Boleh. Saya dulu.
Pagi tadi korang ada kelas ke? Agama. Agama. Oh, baguslah belajar agama pagi-pagi. Masuk kan? Sir dah jumpa sir. Dah jumpa? Okay, so Fira dulu lah. Okay. Sekejap. Nak tunjuk ke? Boleh lah. Bukan tunjuk, kalau awak nak bagi dekat chat ke boleh, pasal awak explain lah. Awak baca jawapan awak. Saya share screen sekejap kan? Boleh. Saya stop share. Okay. The benefit of security policy. First one is to ensure the confidentiality, integrity and availability of data. Second, to help with regulatory compliance. Okay. Third, to communicate security measure to third parties and external auditors. Okay. Fourth, to coordinate and enforce a security program across an organisation. Okay. So saya harap Yalin dapat Saya rasa betul lah awak dah share lah, sebab awak ada tanya kan tentang apa yang poin ketiga tu, betul tak? Kalau saya tak silap lah. Betul, yang to communicate tu. Kan? Okay, betul lah. Sorry saya tak tik awak punya tu. Saya terlupa. Okay, so Fira siap. Fira buat apa lagi? Siap. Okay. So, kan Arwah ini dulu, tak ada sarang Arwah. Dulu, ada tak Sarah ataupun Roy? Tak apa, Roy masih ada lagi. Sarah ada Sarah? Sarah ada. Sarah Resen. Apa jawapan Sarah? Yang mana sir? Yang hari tu ni, Yang polisi dengan apa tu? prosedur tu. Sebab yang tu awak terangkan saya, betul tu awak terangkan dekat kawan awak dekat. Oh, kena terangkan kat dia orang pula. Betul. Kita sharing knowledge. Saya share jawapan Kena share jawapan ke? Share screen Boleh share screen, boleh share apa boleh. Kalau saya cakap je tak boleh sir? Boleh je, bagi yang penting apa kalau kau nak faham Okay, boleh. Okay, kalau polisi, perbezaan polisi dengan satu lagi apa? prosedur. Prosedur, okay. Polisi tu adalah satu dokumen yang dibuat oleh HQ. Maknanya bos satu company tu dia akan ada satu rules yang dia buat. Contoh macam Sarah dulu kerja KFC, siapa yang kerja fast food dia tahu prosedur setiap satu benda tu ada cara-cara dia, ada kuantiti yang diperlukan. Jadi bila bila kita nak buat prosedur tu, kita kena rujuk mana? Kita kena rujuk polisi tadi yang HQ dah buat tadi. So macam company IT, bila HQ tu dah buat polisi, then staff-staff yang lain perlu buatlah polisi tu. Dengan cara dia nak buat tu macam mana? Dengan prosedur. Jadi supaya internet dalam company ataupun data-data privacy company tak kena hack, tak tersebar oleh company-company lain. Setiap satu company ada rahsia. Contoh rahsia untuk dia bina satu company tu macam mana kan. Untuk dia besarkan company tu ada rahsia dia. So dia nak jaga rahsia tu, staff dia perlulah buat prosedur yang betul-betul ikut polisi yang dia buat. Untuk savekan data company dia supaya company dia tak bankrupt, company dia tak jatuh, tak ada rugi. Itu je lah. Betul? So saya harap Yalin faham beza polisi dengan prosedur ni. Dia macam polisi ni maksudnya kita semua kena benda yang dah ditetapkan lah, okay? Dia macam macam mana cakap dia bukannya untuk IT je lah dia untuk account, finance kan, finance department dia punya polisi lain, dekat HR polisi lain kan. Dia banyak department, setiap tu ada lain-lain, semua ada polisi. Dia tak boleh kita just buat ikut suka kita itulah.
So make sure kita kena follow polisi bila kita join satu company. Okay. So seterusnya Roy, BitLocker. Jumpa lu Roy. Okay, good. Yes. Jumpa dah Roy. Okay. Betul. Okay. So sebenarnya apa je sebenarnya panjang yang awak buat tak cakap. Apa tu Roy? Yang panjang-panjang kan, explanation awak tu kan, dia sebenarnya untuk apa je sebenarnya? Pernah ada tak? Benda tu sebenarnya cuba search dalam komputer, ada tak? Benda tu memang ada dalam komputer kita. So saya tolong Roy support So sebenarnya BitLocker ni dia guna untuk kita encrypt kita punya device So maksudnya macam kita letak password lah. Kita encrypt benda tu, kita letak password. So kalau kita tak letak password yang betul, benda tu orang tak boleh buka lah. Itu function BitLocker. So macam contoh lah kan, awak semua ada buat saja je kan, buat satu file ke, buat folder baru. Lepas tu encrypt kan benda tu. Contoh selain benda tu guna dekat pendrive. Buat pendrive, encrypt dalam pendrive tu. Guna BitLocker. So benda tu apa content yang awak ada dalam tu, orang tak boleh baca lah. Okay. Itu adalah function lah BitLocker apa yang Roy terangkan tu. Dia guna untuk encryption. Okay, bagus Roy. So Roy dah siap. Okay, Aida boleh saya Sekejap sih. Aida last sekali. Okay. Jevita. Yes, sir. Okay, you punya security policy should be reviewed regularly and updated necessary. Kenapa? A regular review can go a long way in preventing security breaches at the end user level by keeping your employees up to date on safe business practice, and it can save your company a lot of money in the long run. So Betul. maksudnya macam ni tu, apa yang you faham dengan Saya tak faham. maksud tu? Memang- Okay, tak apa. So, I terangkan lah So, sebenarnya kenapa security policy ni kena review regularly dengan update as necessary kan. Sebab apa? Kita kena tahu kalau setiap tahun IT punya threat ni macam ancaman daripada bahagian cyber ni, dia takkan benda yang sama tau. So, macam mungkin 10 tahun lepas tak ada lagi ransomware kan. So, kalau ransomware kita gunakan patch yang tahun 10 tahun lepas untuk tahun ni, ransomware memang boleh kena kat komputer kita. Tapi kalau kita patch, kita review kita ni security policy kan, maksudnya kita tengok sekarang ni ada threat ransomware. So bila ada threat ransomware ni, kita jangan macam benda sama lah, kita jangan klik email kan yang sama. So kita kena patch kita punya komputer kan. So kita kena follow polisi tu. Kita tak boleh, mungkin 10 tahun lepas kita boleh insert USB tu. Dan USB tu kita boleh masukkan dekat komputer kita kan. Tapi mungkin sekarang ni ada teknologi yang kita dah teknologi sekarang yang dah tak boleh bagi USB, dia tak boleh read lah. Dia takkan load pun apa-apa dalam komputer kita. Sebab tu kita kena review kita punya security policy tu. Kalau tak silap saya, dalam notes dia kata setahun sekali kan. At least ke setahun sekali saya rasa. Untuk review polisi. Nanti tengok balik dalam notes. Okay, sebabnya itulah. Dia nak bila ada threat baru datang, kita dah boleh dah tahulah ada ancaman ni memang wujud tahun 2020. Contoh sekarang ni kan. Kalau 2018 mungkin tak ada lagi threat yang ada sekarang. So kalau kita guna yang outdated, maksudnya yang dah lama, memang komputer kita senang lah boleh dihack kalau dengan teknologi yang sekarang ni. Itu maksud dia. Okay, Jevita? Jevita ada? Okay. Hello, saya cakap tak jelas ni.
Internet ada. Someone respond boleh tak? Saya takut saya punya orang. Okey kan? Okey tak? Nabilah. Nabilah. Okey kan? Line dia tu. Okey, tak apalah. Awak dengar Nabilah yang saya cakap tadi? Dengar. Okey, good. So, saya rasa Jevita ni dah okey lah. Kita tak faham apa saya cakap tadi. You guys clear tak? Kalau tak clear, saya try explain lagi. Bagi kita faham sebenarnya. Okay, so seterusnya. Why all employee including non-computer user must be trained to understand the security policy, notify of any security policy update. Where's Nabi? Yes, sir. Okay, you have any question? Number one. Question I. Why all employees, including non-computer users, must be trained to understand the security policy and notify of any security policy update? Information security is the sum of the people, process, and technology implemented within an organization to protect information assets. There are three principles of information security, which is confidentiality, integrity, and availability. Without information security, an organization information assets, including any intellectual property, are unsusceptible to compromise or theft. Outdated policies put your organization at risk, ensures your policies are consistent and effective. Regular review keep your organization up to date with regulations, technology, and industry best practices. That's it. So, cuba you terangkan dekat you punya kawan-kawan apa yang sebenarnya yang teks panjang-panjang tu sebenarnya. Apa yang you faham daripada teks tu, apa yang you faham? Kenapa kita kena review regularly? Kenapa kena train orang yang bukan computer user? Kenapa? Yes, Nabi, where are you? Tak, I just that tak ada salah betul ke? Okay. Jadi dia punya line apa pun. Sebab saya kalau salah saya betul kan? Senang je. Mas Nabi? Okay ke? Punya line? Sekejap line saya tengah problem. Sekejap. Okay. Tapi okey kalau tak saya tolong lah. Sir. Boleh dengar? Okey. Sir, information security tu macam to protect their personal information from outsider. So maksudnya untuk mencegah orang luar menceroboh lah macam tu. Betul ke? Okay, saya salah dengar. Macam tu keselamatan information tu. Okay.
Itu proses dan teknologi yang dilaksanakan dalam organisasi untuk melindungi aset maklumat. Oh, untuk melindungi aset maklumat lah. Okey, betul kan? Betul Dalam lah. tu ada 3 prinsip. Hmm. Itu confidentially, integrity dan availability. Okay. So betul lah tu Okay, faham. So I faham apa yang nak maksud kan. Maksud yang jawapan yang nak sampaikan. Okay. So tapi tu betul lah, poinnya betul. Cuma I nak tambah sikit lah Kalau kenapa kita nak tegaskan macam non-computer user ni maksudnya macam orang yang tak menggunakan komputer lah. Maksudnya macam staff macam mana cakap dia tak gunakan komputer lah. Senang cerita, kerja dia tak gunakan komputer. Macam nak kata engineer tak guna komputer pun tak juga kan. Kadang-kadang dia guna. Basically macam tu lah. Kerja dia lebih kepada on-site punya tempat. So bila on-site punya tempat, kenapa diorang ni pun kena tahu tentang changes ni, sebab dalam satu company kita kena ada satu fahaman yang sama tau. So semua orang kena ada satu macam semua orang kena tahu satu benda. Contoh macam komputer ni hanya boleh digunakan untuk tujuan kerja. Bukan guna untuk tujuan benda lain lah. Contohnya macam install game je kan. So benda tu semua orang kena tahu lah. Sebab tu kalau tu contohnya. Kalau nak kata kenapa kita kena juga untuk non-computer user ni. Sebab kalau orang yang attacker tu dia contoh dia buat phishing kan. Dia buat phishing tu dia dekat orang yang bukan computer user. Contoh macam orang engineer kan. Engineer tu dia ni kerja dia buat kerja dekat construction site je kan. Dia tak berapa aware dengan dengan cyber threat ni kan. So sebab tu kalau kena kat dia mungkin ada possibility untuk klik link yang pelik-pelik kan. So ada sebab itulah kita kena include juga dengan computer user ni. Dia kena dibagi training lah. Training ni maksudnya macam memang akan ada spesifik training lah untuk kita bagi tahu kena apa do's and don'ts untuk dalam sebuah company. Okay, maksud do's and don'ts ni macam apa yang kita boleh buat dan apa yang kita tak boleh buat lah. Masa kita gunakan komputer kan. At the same time kita boleh dapat pengetahuan lah untuk macam sekarang ni banyak scam untuk banyak lah, rumah sewa ada. So kita dah lebih aware lah, kita bukan just transfer duit kan. Okay. So kalau awak security nak cari rumah sewa kan, saya just apa je lah info kan, sebab saya tak tahu semua boleh balik bila. Kalau kapal dekat Mesir ni awak kena, cadangan saya awak kena pergi tengok lah rumah tu sendiri bukan dia just cakap tinggal ni dah awak kena deposit cepat, kalau tak nanti melepas rumah ni. Jangan, pergi tengok dulu. Okay? Sebab benda tu ada possibility untuk scam lah. Sebab macam mana cakap ada je macam kes-kes yang memang dah bukan ada je, memang banyak rasa dengar kes kat sini. Dia post gambar rumah orang lah kan. Okay? So sebab itulah dia ada at the same time kita tambah knowledge kita lah. Okay? Kenapa kita kena include nanti user. Okay, siap. Saya buat macam ni, siap. Okay, ni nanti you guys cari sendiri lah apa beza faculty dengan NTFS. Sebenarnya ada je dalam ni, dalam slide. Okay, cuma dia panjang. Okay, last Nabihah. Nabihah ni bukan second last last Aida Nabihah ni. Okay, tu beza biometrik dengan smart card. Yes sir. Nabihah, soalan awak. Apa beza biometrik dengan smart card? Saya biometrik dulu Boleh. Explain dulu. Biometrik Sekejap. Biometric authentication compress data for the person's characteristic to the person biometric template to determine resemblance. Maksudnya biometrik ni dia menggunakan like scan jari. Dia macam ni kalau kita nak macam dia scan retina ke mata ke, like macam security lah tapi dia anu kat body kita. Betul?
benda tu berkait dengan body, dengan kita punya fizikal lah kan. Macam contoh yes. macam mata, muka, apa lagi, Yeah, ibu jari, just tak scan. jari kan. Betul. Okay, lepas tu kiranya biometrik ni dia lagi safe lah untuk macam macam kalau kita guna for security, orang tak akan mudah untuk ceroboh lah, sebab benda tu kita punya body sendiri tau. Betul. Kita punya scan body sendiri. Macam cap jari kan tak semua orang sama. Betul. Dia berlain-lain. So bila once kita dah guna biometrik for cap jari, kita orang lain tak akan boleh tiru lah, melainkan cap jari kita sendiri. Betul. Lepas tu dia kira macam lebih safe lah. Lebih safe lah kan. Orang tak akan boleh senang-senang nak access masuk. Betul. Saya setuju. So yang lain semua faham apa yang Biha cakap? Saya harap sebab saya nak semua orang ada fahaman yang sama sebab mungkin soalan mungkin berjadi, so semua orang pun boleh jawab macam ni. Senang saya tanya. Okay. So seterusnya smart card. Okay, for smart card ni kita dia kata pula. Smart card resemble a credit card in size and shape. Okay, kalau kita boleh tengok smart card ni, kita boleh tengok dekat ID card kita, bank kita. Okay, dia berfungsi sebagai sebagai apa? Dia smart card ni saya confuse sikit lah rasa. Apa yang confuse tu? Saya tak pasti dia punya micro tu untuk apa sebenarnya. Tapi yang saya pasti smart card ni dia macam yang chip yang dekat ID card, dekat credit card yang kita guna untuk bayar apa semua tu. Betul. Itulah smart card. Sebab maybe untuk kalau macam like kita pergi bank, kita nak keluarkan duit, dia punya chip tu masuk dulu kan. So benda tu akan detect kita punya ID semua, right? Betul. Kita punya peribadi. So semua orang akan ada benda lain-lain juga smart card ni. Maksudnya kalau kad saya ni tak sama lah dengan kad awak, betul tak? Dia lain-lain. Betul lah smart card ni maksudnya. Dia akan membezakan setiap orang. Maksudnya contoh kad saya tak ada duit kan. So saya bila saya cocok saya ambil kad awak banyak duit. So dia tak smart lah macam tu. Kalau smart ni maksudnya saya tak ada duit, saya cocok memang tak ada duit. Okay. Dia lain-lain. Betul. Dia konsep dia sama je, dia just nak membezakan lah macam biometrik ni. Macam tadi Biha cakap, dia semua cap jari kita semua lain-lain. Cap jari, ibu jari memang semua Allah ciptakan lain-lain. Semua orang setiap satu lah memang tak sama dengan orang lain. Okay. Lagi apa lagi? Mungkin face recognition tu mungkin boleh jadi sama. Contoh macam case-nya bila kembar lah. Saya pernah cerita masa saya kerja dulu, memang ada kembar dan face recognition machine tu dia tak boleh detect mana satu. Siapa yang dia detect sebagai kembar dia detect, tapi dia bukan detect orang yang betul lah. Okay? Dia tak konsisten betul. Okay, tapi ada juga yang kalau kembar dia tak dapat detect. Ada je, memang ada je. Tetapi yang tempat saya tu memang betul. Memang ada lah kes, cuma saya tak jumpa lah kes yang betul. Saya jumpa dia detect orang lain. Dia detect kembar dia. Okay. So seterusnya yang smart card tu macam yang Biha cakap juga, saya just tambah je. Biha cakap tu power kan Biha. So saya just tambah je. Dia just smart card ni dia nak membezakan lah setiap pengguna tu lain-lain. Contohnya macam IC IC kita tu setiap chip tu, microchip tu memang akan lain-lain lah. So dia takkan sama dengan orang lain. Sebab itulah kita kena jaga IC kita IC kita kena jaga betul-betul. Kalau hilang mungkin orang boleh impersonate kita lah. Dia tukar depan dia tapi menggunakan chip kita je. Okay. So saya rasa tinggal satu lagi iaitu Aida. Terima kasih Biha. Bagus ya. Okay, sama-sama. Okay. Aida dah siap ke? Ya, sir. Dah. Okay, apa area yang terlibat tu? Okay, effective security policy include security requirements in the following areas. Ada 6. Okay. Yang pertama physical security. Yang kedua user ID and rights management. Yang ketiga system. Yang keempat network. Yang kelima security tools.
Dan yang terakhir iaitu yang keenam, auditing. Betul kan? Okay. Awak jumpa kat mana jawapan ni? Nota. Betul. Okey, betul lah. Tanya je. Kau ambil sumber salah kan. Okey. So betul lah tu. Betul kan? Betul. Yang ada dalam nota tu betul lah. Benda tu kita buat nota ni kita ambil daripada buku. Macam tu lah. Dia rujuk daripada dalam buku jugalah. Kita bukan just simply ambil mana-mana je kan. Okay. So bagus lah semua. So just nanti awak just tengok balik lah NTFS dengan effective itu ni. Lepas tu hantar dekat classroom lah. Okay. So chapter 2 saya rasa, tapi sebelum tu kan saya ada nak kan hari tu saya cakap dengan awak saya nak tunjuk hashing ni. Hashing. So kan hari tu kan kita buat ni symmetric kan. Symmetric key ni. So hari ni saya tunjuk hashing lah. Hashing ni saya just guna saya punya, saya ada tools bukan tools lah, saya guna VM lah. Guna VMware. Okay, so kat dalam ni saya guna ni kan, kena buat baru. Okay, sekejap saya buat barulah. Okay, dapat lah. So saya just ni awak semua tengok ni adalah saya tunjuk apa sebenarnya hashing apa. Okay. So sebenarnya hashing ni yang cakap dia tak sama ke apa kan. Okay, tengok sini. So saya tulis kat sini kelas DDT 2B. Ada 2B So kat sini So kelas DDT 2B saya save. Okay. Awak semua nampak kan saya buat ni? Nampak kan? Tak nampak sir. Sorang sebelah. Okay. So kat sini awak tengok ni saya dah buat satu file ni. Satu file baru, awak anggap ni file baru Okay, so saya tengok hash dia. Awak tengok ni. Saya dekat hash file. Kat sini ni tools yang saya guna lah untuk tengok dia punya hash dia. Okay, kita tengok kat sini dia punya hash dia. Kita kat situ lagi lah. Okay, kat sini MD5 cakap Sir dah share screen ke sir? Tak nampak tu. Pernah je saya tunjuk je saya buat balik. Thank you tadi siapa tahu. Sorry saya tak share screen. Okay, sekarang nampak kan? Masih padam tu. So tadi macam ni tau saya buat. So saya buat baru kat sini saya buat notepad. Ni saya guna ni lah, saya guna VMware So saya buat satu file ni original file, saya buat DDT 2B. Awesome. Power. DDT 2B power So saya buat, saya save. Saya save as test. Okay. Biar tak payah test satu lah. Test satu. Okay, so awak tengok ni, dekat sini dah keluar lah test satu lah. So saya nak tengok. Saya buka dulu, saya siap notepad. Kat sini awak tengok bila saya guna satu tools lah, saya gunakan tools saya ni. Nama dia, mana sekejap lah tu. Hash my file. Hash my file ni dia akan keluarkan hash lah setiap file tu. Okay, so saya nak tengok kat sini MD5 dia. So ni adalah hash MD5 MD5 dia, tengok dia. So MD5 saya ambil dua saya tak nak compare banyak-banyak. MD5 dengan SHA-1 lah, SHA-1. Ni dia punya
dia punya hash. Okay. Ni adalah original original. So saya okey ni. Okay, so lepas tu saya tengok balik benda ni. Dia tidur lebih power, okay. Saya tekan, saya save. Okay. So sekarang ni, saya buka balik. Saya tekan hash my file balik. Okay. Ni hack. Okay, awak tengok. Dia punya ni dah lain lah, hash dia dah lain. Define SHA-1. Okay, so boleh tak seorang tunjuk kat saya apa yang beza ni, beza ataupun kenapa boleh jadi beza? Yang atas dengan bawah. Ada tak boleh beritahu saya? Siapa yang nampak saya buat apa tadi? Apa yang terjadi sebenarnya? Kalau macam ni saya terpaksa lah saya terpaksa guna kuasa vector lah. Okay, so siapa nak nak cakap? Sarah ada idea? Bukan, sekat-sekat saya tak dengar saya cakap. Oh ya. Yang lain okey tak saya cakap? Saya tunjuk mana tadi. So ada tak siapa yang perasan apa saya buat? Kenapa dia punya hash ni boleh jadi lain? Sepatutnya hash sama je. Dia tak akan berubah kalau tak ada alteration. Kalau tak ada alteration, hash tak akan berubah. Kenapa hash dia boleh berubah? Ada tak siapa yang boleh beritahu saya? Okay, tak ada saya tunjuk balik So saya save balik. Save. So saya buka balik. Saya punya ni. Press Wi-Fi. Okay, nampak tak dia jadi macam yang original ni? Okay. Nampak. Okay, nampak tak dia jadi macam original ni? Tapi saya tak ubah apa-apa pun. Nampak tak? Okay, ni original tadi tiba-tiba saya tak buat apa, dia jadi yang lain. Dia punya ni jadi lain So cuba tengok sekali saya buat apa. So ni saya pakai, ni sangka dia. Saya nak tengok dekat ni, this one ni. So okay, so saya save So kita tengok dia jadi apa. That's my file. So dia jadi hack lah. Apa saya buat sebenarnya? Ada siapa nampak? Ciphertext. Apa saya buat? Ciphertext salah. Decrypt. Entah lah. Okay sebenarnya macam ni konsep hash ni. Okay, saya terangkan lah. Okay. Sir. Sir. Oh ya, saya. Cuba. Kalau sir pakai mask, tak jelas sangat lah suara sir. Oh ya ke? Okay. Ada tak siapa nampak yang saya buat apa tadi? Kenapa dia punya hash tu boleh jadi berubah? Padahal saya macam tak ubah apa-apa kan. Tapi sebenarnya saya dah ubah. Ada tak siapa nampak? Saya nampak save je. Awak nampak saya save je kan? Okay, Ellen ni dah nampak. Tak nampak kan? Benda tu sebab memang tak nampak perubahan pun. Tapi sebenarnya ada perubahan Sebenarnya saya terpaksa bocorkan rahsia kan. Benda ni benda kecil je. Benda yang ada setiap alteration maksud saya, alteration ni benda yang diubah Kita tengok kalau yang original tadi dia tak ada, dia punya hash ni adalah yang ni Ni adalah hash original. So bila benda tu still original,
dia takkan berubah hash dia. Awak kena faham, ni adalah biasa digunakan oleh tim forensik lah. Tim forensik ni dia akan tengok hash setiap file tu. Okay, original takkan berubah. So bila dah berubah, dia akan jadi lain. Contohnya di sini, MD5 sepatutnya 941D semua ni kan, ni dah jadi BFF lah. Jadi best friend forever Okay, so sebenarnya kalau awak tengok balik apa yang saya buat sebenarnya, saya tak nampak perubahan sebenarnya. Nampak saya tak ada ubah, tak ada tambah apa-apa. Okay, dan sebenarnya saya tambah space. Saya tambah space sini. Lepas power ni saya tambah space. Okay, tengok tadi tu original kan. Jadi kata saya save ni. Maka dia manage my file balik. Dia jadi BFF. Nampak tak dia punya hash dah jadi sama dah. Okay. So ini adalah cara lah, bukan cara. Mungkin kalau awak minat forensik kan, dia akan main yang benda ni lah, hash file ni dengan gambar yang boleh benda yang dah hilang boleh retrieve balik. Tu benda-benda yang tentang forensik lah. Macam saya mengajar malware untuk semester 4. So benda malware ni, contohlah saya bagi awak satu software macam contoh Photoshop lah. So saya bagi Photoshop. Tak payahlah kita guna slide je lah. Tengok dalam slide ada tak contoh? Saya rasa ada. Tak ada. Tak apalah. Okay. So maksudnya saya bagi contohnya Photoshop lah. Photoshop ni software crack lah. Saya cakap tak payah pakai lesen. Awak pakai je saya punya software ni. Okay. So pengguna yang tak aware kan, dia just install je lah kan dalam dia punya laptop. Tapi sebenarnya benda tu dah bukannya Photoshop yang real lah. Maksudnya dia ada alteration dan mungkin ada backdoor dalam tu. Backdoor ni maksudnya orang boleh akses komputer awak tanpa awak sedar lah. Contoh awak tengah buat kerja, tiba-tiba komputer awak shutdown. Tu mungkin ada backdoor mungkin ada backdoor orang yang dah boleh shutdown komputer awak daripada jauh. Dia tak payah pun ada dekat depan awak untuk shutdown PC awak. Okay, tu adalah backdoor lah. Mungkin dia, itu kira dah level power lah kan. Kalau yang level biasa mungkin dia kena ada dalam satu network kan. Contoh macam Wi-Fi MACD kan. Tu macam biasa-biasa sikit lah. Kalau yang bila dah menggunakan malware ni, bagi saya dia dah level upgrade sikit lah daripada level biasa Okay, so tu lah apa yang saya nak terangkan sikit lah untuk hashing. So saya harap faham lah hashing ni. Okay. Okay, so saya expect awak faham lah apa yang saya nak terangkan tentang hashing. Okay, so sekarang ni pun dalam jam dah menunjukkan 10.54. Okay, saya nak break dulu lah, boleh tak? Kita break dulu sampai 11 suku. Okay, lepas tu kita sambung lah. Okay ke awak semua nak teruskan je? Okay. Okay, so kita break lah sampai 11 suku Boleh. Okay, 11 suku boleh. Saya nak live dulu boleh? Boleh masuk balik 11 suku. Nak